الرحمن الرحيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu, mereka menyangka tentera al-ahzab itu belum pergi. Wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab, dan kalaulah kiranya tentera al-ahzab datang semula, tentulah mereka suka mereka tinggal jauh di desa. Law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum, sambil mereka bertanya berita mengenai kamu. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila, dan kalaulah tentera al-ahzab ada bersama-sama kamu pada ketika itu, mereka tidak akan turut berperang melainkan sebentar sahaja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, serta dia pula menyebut dan memperingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Kisah munafikin masih diteruskan lagi dengan menyatakan orang ini takut sangat berperang, tapi mereka juga sebuah salah jika tidak keluar berperang. Nanti pulanya mereka akan dituduh sebagai orang kafir. Mereka mengambil jalan, keluar sebentar, kemudian balik kerana takut berperang kepada melawan dengan tentera al-ahzab. Jadi anggapan mereka salah. Kesilapan membuat tekaan kepada tentera al-ahzab ini menjadikan mereka serba salah. Mereka yahsabunal ahzab lam yadhhabu, mereka menyangka tentera al-ahzab itu belum pergi ke mana? Belum pergi menyerang Nabi. Wa in ya'til ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab, kalaulah kiranya tentera al-ahzab datang, tentulah mereka suka kalau mereka tinggal jauh di desa-desa bersama orang Badui. Macam mana tu? Mereka susah nak anggap bila tentera al-ahzab ni mau datang menyerang. Pokoknya bila-bila masa saja tentera al-ahzab akan berkumpul dan datang menyerang Nabi. Tentera al-ahzab yang terdiri daripada kabilah-kabilah Arab, puak-puak Arab dan puak-puak Yahudi yang kita sebut sebelum ini. Mereka ini kabilah Arab dan orang Yahudi, mereka juga perlu membuat satu pakatan untuk datang menyerang sekaligus mereka berkumpul datang. Tidaklah mudah untuk kabilah Arab berpakat dengan Yahudi. Yahudi ada agenda mereka, tentera Arab, kabilah Arab juga ada agenda, dan munafikin juga ada agendanya. Yahudi, agenda mereka ialah mereka mahu menang, dan kemenangan itu mereka akan menjadi ketua di Madinah. Mereka tidak mahu kemenangan bagi kepada kabilah Arab, tidak mahu. Seperti mana mereka tidak suka Nabi menjadi ketua, menjadi pemimpin di Madinah. Jadi kaum munafikin mengintai mereka tidak kepada kabilah Arab, tidak juga kepada Yahudi, tapi mereka mempunyai sikap sendiri, iaitu takut nak berperang. Siapa datang pun tidak mengapa, asalkan mereka senang diri mereka. Kepentingan mereka ialah diri mereka sendiri. Jadi inilah yang dibicarakan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana seterusnya sikap munafikin? Mereka bercita-cita kalaulah tentera al-ahzab datang,
Pada waktu mereka datang itu, mereka tak ada di rumah, tapi mereka duduk di pinggir, di desa bersama dengan orang Badui. Bila orang tanya pergi ke mana, mereka tak ada di rumah. Tak ada di rumah. Mereka pergi keluar bekerja di luar jadi begitu. Jadi terlepas mereka. Bagaimana dengan peperangan? Apabila mereka tidak ada dalam peperangan, nanti pulaknya segala harta ghanimah mereka tak dapat. Mereka keluar sekejap sekadar mencatat nama, kemudian mereka lari, mereka keluar. Ini sikap mereka. Ayat ingin menyatakan kaum munafikin ketika peperangan mereka sangat takut. Bagaimana dengan orang mukmin? Orang mukmin juga takut, tetapi akidah mereka lebih tinggi, dapat menghapuskan ketakutan itu. Sebab mereka yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menilai mereka keluar perang. Tujuan mereka ialah untuk mencapai salah satu daripada dua kebajikan. Ihdal husnayain, salah satu daripada dua kebaikan. Kebaikan yang pertama ialah menang. Mereka dapat menyebarkan Islam, meletakkan Islam pada tempatnya, iaitu di Madinah. Satu kemenangan. Yang kedua, mereka baik juga bagi mereka kalau mereka terkorban di medan perang. Sebab terkorban di medan perang ini namanya syahid. Jadi imma syahadah, sama ada mati syahid, wa imma nasru, ataupun kemenangan. Tetapi bagi kaum munafikin tidak dapat memahami perkara ini. Bagaimana boleh menang? Bagaimana boleh menang melawan dengan semua puak-puak Arab dan semua kaum Yahudi? Takkan menang sama sekali. Syahadah mereka tidak fikir langsung. Mati syahid mereka tidak boleh memahami hakikat mati syahid yang dinyatakan. Istimewanya orang yang mati syahid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan yang kelam kabut yang seumpama ini lah Nabi SAW menghadapi mereka semasa peperangan Al-Ahzab ini. Satu sudut berlawan dengan kaum kafir, dan satu sudut yang lain pulanya mengawal diri daripada bahaya kaum munafikin yang ada dalam masyarakat Islam, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Masalah yang dihadapi oleh Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin kaum Yahudi, musuh ketat Islam, tapi berpura-pura dia Islam, bermuka manis dengan Nabi, tapi bekerjasama juga dengan bekerjasama dengan orang Yahudi. Satu, Nabi tahu perkara ini. Yang kedua, anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay namanya juga Abdullah, orang kuat Nabi SAW, setia kepada Nabi SAW. Abdullah bin Ubay menyatakan, ya Rasulullah, kalau kamu nak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa aku, beritahu kepada aku bunuh sendiri. Aku bunuh sendiri, katanya. Jangan suruh orang lain. Nanti pula kabilah Arab datang bertindak. Bangkit kabilah Arab, mereka bangkit semangat Arab, katanya, kita lebih bahaya lagi. Tapi aku boleh bawa kepala bapa aku kepadamu jika kamu mau supaya aku dibunuh. Jangan. Nabi kata, jangan bunuh. Mengapa jangan bunuh? Jangan bunuh pertama sekali untuk memelihara kedudukan orang Islam. Orang Islam tidak dapat membeza di antara munafik dan orang Islam yang sebenarnya. Pertama. Dan yang kedua, perkara munafik ini Nabi sendiri pun tidak mengetahui munafik jika tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi bertindak atas sesuatu yang tidak diketahui olehnya? Jika Nabi tidak mengetahui, apalagi orang bukan Nabi, apalagi sahabat-sahabat lain. Jadi kalau begitu, inilah masalah yang nak dihadapi oleh Nabi. Dari satu sudut, kaum munafikin lebih sukar untuk diletakkan pada tempat sebenar. Nak letak pada tempat kafir, dia bermuka manis dengan Nabi, tapi nak percaya kepadanya, dia bekerja sama dengan musuh. Kalaupun munafik, tetapi dia hanya munafik, tidak anaknya dan tidak keluarga semuanya. Jadi oleh yang demikian, masing-masing perlu dipelihara. Nabi SAW menghadapi satu keadaan pada waktu Abdullah bin Ubay telah mati. Bila Abdullah bin Ubay mati, anaknya datang berjumpa Nabi SAW. Aku minta mu ya Rasulullah, habis dia katanya aku kubur tengok bapak dia.
Tengok bapak dia macam mana doa ke apa-apa ke, ikutlah. Sayangnya anaknya kepada Nabi, kepada bapaknya. Nabi SAW pada peringkat mulanya bersedia untuk pergi, tetapi Umar larang. Umar kata, macam aku nak pergi, ini munafik. Nabi kata, Allah melarang. Kalau aku berdoa kepadanya 70 kali pun dia tidak akan terima. Kalau begitu biarlah aku berdoa kepadanya, istighfar kepadanya lebih dari 70 kali. Nabi berhasrat untuk meletakkan melayani kehendak anaknya itu, sehingga baginda bercita-cita Nabi nak mahu pergi ke kuburnya. Turun ayat menyatakan, wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi. Jangan kamu berdiri di kuburnya, kerana mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kamu. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Kalau kamu berdoa kepada mereka 70 kali, Allah tidak akan terima sama sekali. Akhir sekali anak dia kata, biarlah, tak apalah, minta baju je lah. Minta baju nak kapal bapak dia, minta baju Nabi, kerana dipercayai barang-barang yang dihubungkan dengan Nabi ada barakahnya. Diminta Nabi beri kepadanya baju untuk dikapankan bapaknya, kerana mengambil hati anaknya Abdullah yang merupakan penyokong setia Nabi SAW. Baiklah, itulah kedudukan Nabi bersama dengan kaum munafikin. Ayat yang berikutnya menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat. Selepas dia berbicara tentang sikap kaum Yahudi, Al-Quran terus bercakap. Sebab bercakap siapa yang boleh dicontohi dengan baik. Maknanya kaum munafikin ini, adakah kerana mereka ini ketiadaan contoh yang baik untuk mereka ikuti, ataupun kerana mereka tidak mendapat hidayah, ataupun kerana sebab-sebab lain. Al-Quranul Karim tunjuk Nabi SAW sebagai contoh. Bagi selepas berbicara tentang kaum munafikin, tujuannya ialah untuk mempermudahkan jalan laluan bagi kaum munafikin untuk mengikuti Islam ini. Bagaimana? Ikutilah Nabi SAW jika mereka merasakan payah nak ikut contoh yang baik, tak ada di hadapannya Nabi SAW. Perbezaan di antara munafikin dengan Islam di sini hakikatnya. Di sini orang Islam meletakkan Nabi SAW sebagai contoh. Al-Quran ada dua bahagian. Satu bahagian yang kita baca dan kita faham. Kita baca, kita dengar di dalam sembahyang, Rasulullah baca, kita dengar dan kita faham. Mereka faham. Pertama. Yang kedua, Quran bergerak. Quran yang dibaca dan Quran bergerak. Quran bergerak ialah Nabi SAW. Munafikin boleh melihat Nabi di rumah, di medan perang, dalam masyarakat, ketika Nabi beribadat, ketika Nabi tidur, ketika Nabi makan, mereka boleh lihat. Jadi tidak payah bagi kaum munafikin ini untuk membaca Al-Quran untuk mengikuti Nabi. Ikutilah semua perkara yang kamu lihat daripada Nabi SAW. Ini namanya jalan mudah. Jalan yang mudah. Tak payahlah baca Quran kalau macam tu. Tak payah, ya. Sebab mereka mempunyai satu keistimewaan hidup bersama Nabi SAW pada zaman Nabi. Adapun kita tak lihat bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi makan, bagaimana tidur, bagaimana Nabi tidur, bagaimana, semuanya ini istimewa. Jika di medan perang kita lihat Nabi ketika berperang, bagaimana dia berada di qalbil ma'rakah, di tengah-tengah medan, sehingga mana-mana sahabat yang takut dalam peperangan, gemetar, mereka akan lari, duduk berlindung di belakang Nabi SAW, duduk di belakang Nabi. Inna qad hamyal watis ihtamayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hinama hamyal watis, katanya kami berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika
peperangan memuncak. Ketika peperangan memuncak, ketika pedang nampak berkilauan pedang di medan perang, pada ketika itu kami duduk di belakang Nabi. Duduk di belakang Nabi untuk melindungi diri daripada pedang. Maknanya Nabi berada di medan perang. Contohilah Nabi SAW. Nabi berada berperang, dia tidak suruh sahabat-sahabatnya berperang, Nabi berehat di rumah, tidak sekali-kali. Tapi Nabi berada di sana. Kalau di medan perang, bagaimana pula Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana, semuanya adalah Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Tapi Al-Quran bergerak yang dilihat. Tapi sekarang Al-Quran itu sudah tidak ada. Yang ada ialah hadis Nabi SAW, ataupun disebutnya sunnah Nabi. Oleh sebab itulah ayat selepas bercakap pasal munafiqin, ayat menyatakan, menunjukkan Nabi SAW sebagai contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Siapa yang boleh menjadikan Rasulullah ini contoh ikutan yang baik? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah. Adakah munafikin mengharapkan keridaan Allah? Tidak. Mereka mengharapkan keridaan diri mereka sendiri, kepentingan diri mereka yang tak boleh diubah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan balasan pada hari akhirat. Bagi mereka yang meletakkan hari akhirat, maka mengharapkan balasan yang baik pada hari akhirat, bolehlah mereka jadikan Rasulullah sebagai contoh. Tapi jika mereka ini semuanya berfikir pasal hal-hal keduniaan, maka bagaimana boleh mereka jadikan Rasulullah sebagai contoh? Wa zakarallaha katsira, dan mereka yang memperingatkan Allah banyak-banyak dalam masa susah dan masa perang. Masa susah, masa senang, kedua-duanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, sifat orang mukmin di sinilah disebutnya mereka mengharap keridaan Allah, mereka mengharapkan balasannya, dan mereka pula sedia berkorban bila-bila masa sahaja, dan mereka pulanya memperingati Allah pada ketika susah dan pada ketika senang. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang orang mukmin dalam peperangan Al-Ahzab dalam ayat